Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai sebab kita mengalami shadow ban, dan sertai Telegram saya di mana saya buat banyak pemberitahuan, iaitu Regi Jesse Ritaudin. Now, babak shadow ban ni memang anda tidak akan dapat notification lah apabila ada live, ada posting. Jadi anda perlu rajin pergi ke Facebook mereka yang anda ikuti setiap hari dan cari apa yang anda ingin cari. Anda tidak akan diberi pemberitahuan ataupun ianya tidak akan terpapar dalam laman homepage anda. Okay, so that roughly is what it's all about lah. Okay, saya telah membuat dua analisa utama berkenaan dengan keputusan PRK Kemaman. Satu yang saya buat malam semalam, tapi secara amnya ianya tepat, namun ada dia lari sikit sana sini sebab ada pembetulan data oleh sebuah portal dari mana saya dapat datanya, ya. So sebab saya buat lewat sangat, so saya buat sebelum keputusan dimuktamadkan. So pagi tadi saya ada buat satu analisa yang saya kira agak tepat. Dan anda boleh rujuk, anda perlu scroll ke bawah Facebook page Regi Jesse Ritaudin. Okey, saya nak sentuh hari ini beberapa perkara. Saya mulakan dalam live ini dengan kenyataan Ahmad Maslan, di mana Ahmad Maslan bercerita, ya, atau sentuh sama ada secara langsung ke tidak langsung, itu tak penting, tetapi ini berkaitan dengan ura-ura ada 10 ke 15 ke MP UMNO yang akan menarik sokongan terhadap Anwar. Okey, ini ura-ura dia. Ura-ura ni memang bertiup kencang. Whether they do or not is none of my business. I don't care, but ura-uranya memang bertiup kencang. Dan Ahmad Maslan sampai komen benda ni. So Ahmad Maslan berkata mereka tidak akan berani kerana kalau contohnya 10 MP, dia letak angka 10. Actually yang saya tahu ura-uranya 15. But anyway, that's not important. Dia kata kalau 10 MP tarik, maknanya 10 ke 10 kena bersedia bayar 1 bilion ringgit. Ya, kerana ada perjanjian dan setiap seorang MP dalam perjanjian tu, kalau dia tarik sokongan, dia kena bayar 100 juta. Okey, maknanya Ahmad Maslan ni kurang cerdik. Okey, pertama, dia secara tidak langsung telah mengesahkan bahawa terdapat satu perjanjian di mana syarat diletakkan. Ya, so kita daripada kenyataan Zahid dulu, kenyataan Ahmad Maslan dalam, so when you piece the puzzle, walaupun anda tidak melihat surat perjanjian, saya pernah melihat, tapi walaupun anda tidak melihat pun, bila anda rujuk kenyataan-kenyataan dibuat, termasuk kenyataan Ahmad Maslan yang terkini, anda boleh, dalam bahasa Inggeris dia kata piece the puzzle together. So maknanya Ahmad Zahid telah memanggil setiap MP dan memberi syarat untuk membolehkan mereka bertanding di PRU 15 untuk menjadi ahli parlimen. Dan syaratnya mereka perlu lepaskan kepada Zahid untuk buat segala penentuan berhubung dengan nak sokong siapa atau penubuhan kerajaan. Dan jika mereka mengingkari atau melakukan sebaliknya, maka mereka perlu bayar 100 juta. Now, kalau anda ingat, di Pulau Pinang ada satu insiden, ada satu kes lah melibatkan beberapa adun. So adun-adun ini pun telah sorry, PKR. Ya, so Zuraida Kamarudin. So mahkamah membuat keputusan Zuraida kena bayar sejumlah tertentu kepada PKR. Okey. So mahkamah telah mengarahkan Zuraida kena bayar sejumlah wang tertentu kepada PKR. Sebab ada perjanjian dalaman. So itu dalaman parti lah, dalaman parti. Tetapi kes Zuraida berbeza dengan UMNO. Saya tak nak masuk tang mana dia berbeza, tapi ia totally berbeza. Dalam kes UMNO ni, MP-MP ni
tidak semestinya perlu keluar daripada parti. Mereka boleh kekal dalam parti kerana ada akta anti lompat parti. Kalau anda keluar parti, memang anda cari pasal lah, anda kena kosongkan kerusi. Jadi tak perlu keluar parti. Anda buat seperti MP Bersatu yang buat, dan kemudian anda tarik sokongan terhadap Anwar. Ini untuk tujuan perbincangan, ya. Not that I give a damn. Okay, saya kena berterus terang lah. Kalau you rasa kata-kata saya harsh ataupun kasar, biar pergilah. Tapi I don't give a damn. Tapi anyway, untuk tujuan perbincangan, memang mereka tidak perlu tarik keluar dari UMNO, atau tidak boleh. So mereka tarik sokongan seperti MP Bersatu. Dan apabila MP Bersatu ni tarik, malah bila MP Bersatu umum sokong Anwar tapi kekal dalam Bersatu, ada banyak kenyataan-kenyataan dibuat daripada pemimpin Bersatu, bekas menteri dan sebagainya, yang mengesahkan apa yang saya dah beritahu lama dulu bersama seorang peguam, iaitu sekalipun satu-satu parti itu telah meminda perlembagaan parti untuk selaraskan dengan Akta Anti Lompat Parti, tetapi apa jua pindaan tidak boleh mengatasi hak berperlembagaan MP secara individu untuk menentukan mereka sokong PM atau tidak. Okey. So sekarang kita berbalik kepada perjanjian dalaman UMNO. So perjanjian dalaman UMNO ni tidak membabitkan perlembagaan persekutuan. Maknanya undang-undang negara tidak boleh memaksa MP itu kosongkan kerusi sekiranya mereka tiba-tiba melanggar dasar parti dan menarik sokongan terhadap Anwar. Okey, so nothing can be done. Mereka kekal MP. Okey, tapi timbul soal dalam UMNO, adakah mereka akan UMNO boleh mengenakan tindakan mahkamah terhadap MP-MP ini kerana you langgar perjanjian kononnya, dan maka setiap seorang kena bayar 100 juta ringgit lah. Dan mungkin ada orang akan kata, memang ada orang tanya saya, macam kes Zuraida lah. Nah, saya ulang, kes Zuraida berbeza, ya. Kes Zuraida berbeza, perjanjiannya berbeza. Nah, dalam hal UMNO ni mudah. Jawapan saya, surat perjanjian tu saya nasihatkan MP-MP ni koyak dan buang. Okay, it does not have any meaning. Dia tidak ada sebarang implikasi sekalipun parti atau Zahid mengorak langkah untuk mengheret ke mahkamah. It is just dia boleh cubalah. Mahkamah tidak akan halang untuk anda filekan satu saman ataupun tindakan dan sebagainya, tetapi it is clear cut, tak boleh buat apa. Sebabnya banyak. Hari ini saya akan sentuh satu. Sebab kalau nak sentuh sebabnya memang banyak, tapi satu saya sentuh. Okey, kalau apabila MP itu menandatangani perjanjian dengan Zahid itu, mereka sudah bergelar MP. Katakan sekarang ada 10 MP UMNO, dia masuk satu perjanjian dengan Zahid, mengatakan kami serah semua kepada Zahid, dan jika kami menarik sokongan terhadap Anwar, UMNO, kita kena bayar UMNO 100 juta. Dalam keadaan sekarang mereka MP, maknanya mereka sekarang diberi hak berperlembagaan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk menentukan sama ada mereka boleh mereka sokong atau tidak Perdana Menteri. Parti tidak boleh kacau. Akta Anti Lompat Parti sekalipun tidak boleh mengatasi hak ini. Tetapi dalam keadaan waras, mereka telah mengorbankan hak itu dengan memberikan satu bersetuju dengan satu syarat Zahid. Mereka dalam keadaan ada hak itu, mereka telah mengorbankan hak itu dengan memberikan kuasa kepada Zahid menerusi persetujuan dengan syarat Zahid. Maka merekalah yang telah berbuat demikian, bukan Zahid yang telah halang mereka cuba mengatasi perlembagaan. Tidak, mereka secara waras melakukannya. Tetapi keadaan yang sebenarnya berlaku berbeza. Pada masa mereka menandatangani perjanjian, mereka bukan MP, mereka ahli UMNO biasa. So Zahid meletakkan syarat, jika anda hendak bertanding, anda perlu tanda tangan benda ni, dan seandainya anda jadi ahli parlimen dan kemudian anda tak ikut perjanjian ni, anda perlu bayar 100 juta. Now, dalam keadaan ini, Zahid telah meletakkan syarat untuk pencalonan mereka dengan mencuba mengatasi
perlembagaan persekutuan, sebab syarat dia berkait dengan satu perkara dalam perlembagaan persekutuan yang memberi hak atau kuasa peribadi kepada MP untuk menentukan secara sendiri mereka sokong Perdana Menteri atau tidak. Syarat Zahid menidakkan hak itu. Ini tidak mungkin boleh dibenarkan. Sebab itu, ini satu antara banyak sebab surat perjanjian itu tiada makna. So anyway, saya kira MP-MP ni sudah ada masa yang lama dah, setahun dah, untuk rujuk kepada peguam-peguam, kumpulan peguam. I think if they are smart enough, they know the truth lah. Okay, mungkin mereka tak nak melalui hassle. They don't want to go through the hassle. Sebab Zahid masih boleh heret mereka ke mahkamah. Itu tak ada hal. Cuma we know the result lah. Mereka akan menang. Okay, tetapi Zahid heret ke tak heret ke apa ke, tetapi sebaik selepas MP menarik sokongan, maka on record Anwar akan hilang sokongan itulah. Okay, so itu tak boleh. Itu perlembagaan ni dia cuma kira tu je. Anwar dah hilang sokongan itu. Dia tak kira parti cakap apa, dia tak kira. Okay, so itu realitinya. Ahmad Maslan, kalau dia masih hendak memberitahu MP bahawa mereka perlu bayar 1 bilion, well, Ahmad Maslan ada mulut, dia boleh bercakap lah. Dia boleh bercakap lah. Tetapi Ahmad Maslan secara tidak langsung telah mengaku bahawa Zahid dan UMNO telah ugut MP secara tidak langsung. Ini satu bentuk ugutan, kerana Zahid telah meletakkan satu syarat yang secara waras dia telah menidakkan satu perkara dalam perlembagaan, dan syarat ini telah diletakkan untuk menentukan sama ada seorang itu boleh bertanding untuk MP atau tidak. Okey, dan kemudian apabila Ahmad Maslan kata mereka kena bayar ni, maknanya ugut sokong Perdana Menteri lah. So secara tidak langsung Ahmad Maslan telah mengaku MP-MP UMNO dalam keadaan terugut lah. Okay, maknanya why would Ahmad Maslan yang ada jawatan tinggi dalam UMNO perlu keluar kenyataan ni, melainkan ada tahap kecemasan seperti yang saya ceritakan. Mengapa perlu sebut? So dalam bahasa Melayu ada satu, there is a saying lah, peribahasa lah. Now, banyak orang ada banyak cara dia kata. Kalau tak ada api, masa kan ada asap, atau kalau ada asap mesti ada api, or whatever lah. Okay, sekarang ni banyak atau ramai pemimpin-pemimpin yang important buat kenyataan berhubung ura-ura ini. So, mengapa kalau ura-ura itu tak penting, mengapa buat kenyataan? Sampai Ahmad Maslan mengugut secara halus. Ahmad Maslan telah mengugut hari ini secara halus MP-MP tu. So why would you ugut MP-MP atau buat kenyataan-kenyataan begini sekiranya ura-ura ni semua cakap kosong, kelentong? Ramai sudah buat kenyataan. Saya yang mulakan about 1 month ago. Kemudian ramai pemimpin tinggi buat kenyataan, dan saya dah beritahu dalam UMNO, PKR, DAP, Amanah ni, trend dia dalam 10-15 tahun ni, kalau ada ura-ura bertiup kencang ni, ada kebenarannya. So kalau tidak ada kebenaran, why would Ahmad Maslan make a statement? So itu anda fikir-fikirkanlah sendiri ya. Jadi tak jadi itu soal lain, saya tak kisah. Okay? Tapi anda fikirkan sendiri. So banyak lagi sebab perjanjian itu tidak relevan. Dan ini tak ada kaitan dengan apa yang saya cerita itu. Ada cara luar kotak untuk ketepikan Zahid. Kalau MP-MP cukup bijak, dia fahamlah, dia tahulah caranya. Maknanya kita tak perlu fikir surat perjanjian ni sah ke tidak sah ke. We don't even need to touch on that ya. Ada cara mudah jika anda faham perlembagaan persekutuan sebetul-betulnya. Dan ada pernah seorang pemimpin yang agak tinggi lah, bukan tertinggi, dari UMNO yang call saya dan atau bersembang dengan saya dan tanya, what do you know that we do not know? Bila saya cerita benda ni, terpegun lah dia. So I don't care lah what is the motive. Dia tanya, I'm just an analyst dalam soal ni. Okay, so itu sahaja penjelasan atau ulasan saya ya.
So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.